Jadi sekarang ini untuk ban hero yang ketiga, Nolan dipancing untuk di-ban, tapi Loi juga masih lagi terbuka dengan pembuangan Roger yang di-ban keluar terlebih dahulu. Walaupun baru-baru ini Innocent nampak macam dah mula tawar hati dengan Roger. Moskop menjadi first pick untuk pasukan Yuduric Giants. Sekarang ini dia dah ada 2 hero Innocent nak kena ban pula. Termasuk dengan hero OP Harit, dah jadi 3. Takkan 3-3 nak Roger, Moskov dengan Harit. Sekarang ni Nolan pun terlepas. Adakah Kid X ingin memainkan Nolan? Dia punya jungle Dex ingin memainkan Nolan. Nampak seperti mereka ambil juga Nolan tersebut bersama dengan Barat agak awal. Sedangkan daripada hari ni kita nampak Barat langsung betul. Macam tak diendahkan. Malah pada saat ni Loi masih lagi terbuka. Bayangkan Loi dengan Moskov, 2 hero dengan orang kata permainan mobility yang tinggi. Tambahan pula Loi sangat-sangat mudah berhadapan dengan Barat sebab dia punya skill ni. Member dia dekat belakang dia pun senang kena lepas kalau kena dekat dia. Macam betul panggil apa? Lagi kalau color dia tu tak sama kan. Contoh kalau macam member ni kena yang kuning, member ni kena purple, gabung, lepas tu campak pula lagi skill satu yang sama color, campak pula skill 2 dia. Memang kalau tak boleh juga ambil Novaria atau Loi kena ambil dekat sini. Tapi untuk Fredrin yang terbuka, Fredrin dan juga Loi. Nampak beberapa hero yang selesa untuk pasukan Yuduric Giants setakat ini. Ada pula Fredrin yang akan berikan ruang untuk Skies melakukan farming dengan lebih selesa. Tidak ada sebarang kerisauan apabila ada gangguan yang diberikan oleh pasukan Falcon Esports. Sekarang kalau pasukan Falcon Esports nak bawakan Novaria juga tidak ada sebarang masalah sebagai hero yang ketiga. Boleh gunakan Astra Echo untuk mencari kedudukan Loi sebelum muka diversion ataupun memberikan vision lebih luas, mencari pula kedudukan mana-mana player daripada pasukan Yuduric Giants. Tapi fokus adalah kepada Nathan. Betul, Nathan yang diambil terlebih dahulu untuk mengenakan counter. Boleh kita katakan balance match up di antara God laner ini. Kedua-duanya sangat seram di bahagian late game. Tapi kalau daripada sudut laning mungkin lebih kuat untuk dimenangi oleh pasukan Falcon, sebabkan Nathan kuat di bahagian early game sedikit daripada sudut skill set, tetapi late game jauh lebih menyeramkan nak dibandingkan dengan Moskov yang mana bila masuk pada 3 item yang dimiliki barulah berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Sekarang ni kita nak fokus kepada fasa banning yang kedua untuk kedua pasukan. Kat sini kita mendapat Tigreal yang diberikan fokus oleh Yuduric Giants oleh pasukan Falcon Esports terhadap Yuduric Giants. Memangnya kita sedar Yum merupakan antara salah satu player Roma dari Malaysia yang sangat suka hero-hero yang boleh lakukan setup. Tapi kat sini untuk pasukan Yuduric Giants untuk mid lane, tadi kita pun dah bincangkan antara hero yang boleh counter Loi seperti Novaria. Kalau tak nak ban hero-hero ni, boleh mungkin fokus kepada hero di bahagian roam pula. Tak nak berikan ruang untuk Falcon Esports dapatkan hero roam yang lain, mungkin kepada hero support ataupun mungkin hero setup. Tapi seperti yang dijangka, Novaria yang akan di-ban terlebih dahulu oleh pasukan Yuduric Giants supaya tidak ada hero yang boleh mengganggu Loi ni untuk melakukan ataupun membuka diversion. Memangnya hero yang sangat-sangat disuka oleh Yum menyebabkan hero ni menjadi antara salah satu pilihan top banning apabila berhadapan dengan pasukan Yuduric Giants. Sekarang yang terakhir, apakah hero yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Yuduric Giants terhadap pasukan Falcon Esports? Novaria di ban keluar. Diorang ban keluar Tigreal dan juga Grok untuk memastikan Nolan ni lebih orang kata free dengan ban yang ke-5 untuk pasukan Yuduric Giants. Adakah hero seperti Vexana boleh untuk di-ban keluar, ataupun Camilla boleh juga sebab mereka mainkan Barat di sini. Mungkin boleh mainkan Barat dekat bahagian EXP, Camilla di bahagian Roma. Sebab kalau dia dapatkan Camilla combo lagi dengan Vexana memang sangat-sangat seram. Tapi Minotaur yang di-ban keluar, adakah Vexana bersama dengan Camilla ingin dimainkan oleh pasukan Falcon? Ambil dulu Vexana ataupun Camilla dulu boleh kalau nak dimainkan, tapi dalam waktu yang sama agak sedikit berbahaya sekiranya EXP daripada pasukan Yuduric Giants melakukan outplay daripada sudut draft. Dan pada saat ini edit yang bakal dimainkan tak terlepas langsung. Ada game yang tak di-edit ke? Saya macam setakat macam semua game dapat edit. Kalau tak dapat edit kena ban. Tak saya ada hero yang ada waktu macam keberapa tak pasti, tapi waktu tu edit kena ban. Sebegitu popular ya disebabkan crowd controlnya. Tapi saya secara jujurnya lah, saya tak minat edit sangat.
Tapi tak apa, Chow dan juga Cici yang dimainkan pada saat ini. Chow untuk melakukan satu single lock target ke arah Nolan. Dan mungkin boleh juga untuk orang kata mengenakan counter ke atas Edit tersebut, melakukan tendangan ke atas Edit dan mengenakan burst secara beramai-ramai. Dan sekarang ni last pick yang perlu untuk dilakukan oleh pasukan Yudhira Jaya, oleh pasukan Falcon. Last pick, adakah Vexana? Vexana okey. Valentina open, Valentina pun ada lagi. Valentina okey. Banyak juga hero yang boleh dibawakan. Boleh okey, Vexana, geng-geng Ana yang akan dibawakan oleh pasukan Falcon Esports. Jadi, lengkap sudah pemilihan hero antara pasukan. Risaukan sebab Falcon sangat-sangat terkenal juga dengan penggunaan Nathan mereka yang begitu cemerlang. Jadi ayo sama-sama kita saksikan perlawanan di antara pasukan Yudhira Jaya daripada Malaysia menentang Falcon Esports daripada Myanmar. Dan kita akan saksikan perlawanan yang pertama antara kedua pasukan ini, di mana Yudhira Jaya di bahagian biru, Falcon Esports di bahagian merah. Mampu ataupun tidak, Yudhira Jaya juga Falcon Esports mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Buat kali ini nak melayakkan diri mereka pada peringkat yang seterusnya. Awal lagi permainan kita, boleh dikatakan kedua pasukan memberikan fokus untuk mendapatkan segala objektif. Tetapi boleh lihat bagaimana Dex, apabila Nolan memberikan ruang, tapi baru nak mula Nolan. Agak banyak Dex hilang, dijadikan sebagai first blood, memberikan kill untuk Krem. Agaknya Krem kali ini digunakan Cici, merupakan salah satu hero yang cukup selesa untuk Krem, sekaligus menyebabkan Falcon Esports Dex tak boleh nak bergerak dengan terlalu bebas. Ya, tepat sekali. Yums berjaya untuk mengakibatkan Dex tertumbang awal dalam percubaan untuk melakukan orang panggil rotation dan farming. Dan ini mengapa Yudhira Jaya suka untuk ban keluar Arlot dan seakan-akan memancing pasukan musuh memainkan Nolan. Saya boleh katakan mereka hampir 100% mahir dalam memastikan Nolan tidak mendapatkan farm yang sepatutnya didapatkan. Mereka sebagai duo mid di bahagian tengah ini sememangnya cukup baik dalam melakukan pengawalan di kawasan river, menghalang pemain-pemain milik pasukan Falcon untuk mendapatkan informasi untuk diberikan ke kawasan side lane maupun memberikan ruang kepada jungler mereka. Lihat bagaimana Benny kekurangan farm dengan sangat-sangat banyak setelah dikenakan freeze lane, dan Kid X hanya mampu untuk membiarkan saja kerana dalam waktu yang sama di kawasan berbeza tekanan diberikan oleh pasukan Yudhira Jaya ke atas Dex dan juga Royal Milk. Malah PX7 sekarang ini belum berjaya untuk dapatkan level 4 dan itu akan memberikan masalah yang besar kerana Yums hampir capai level 4 sekarang ni. Masih lagi tunggu untuk mencari pasukan Falcon Esports dengan adanya teka yang pertama. Mungkin akan menjadikan ruang yang lebih selesa untuk pasukan Yudhira Jaya memberikan fokus mereka untuk melakukan teka yang pertama. Kid X telah mempunyai damage cukup besar pada Krem yang akan ditumbangkan. Eternal Guard sempat lagi dilepaskan oleh pihak 7. Krem menjalankan kedudukan tapi ditelan pula dengan dia diteransfer kepada Royal Milk. Nasib baik Krem masih lagi berjaya untuk ditumbangkan, tapi lihat bagaimana satu Spear of Destruction. Tapi sekadar untuk mendapatkan assist boleh kita katakan. Namun rotasi ke bahagian atas terus untuk pasukan Selangor Giant mencari ban ni. Okey, ini boleh dikatakan rotasi yang cukup pantas juga dilakukan oleh pasukan Yudhira Giants. Setakat ini untuk pasukan Falcon Esports juga tindak balas mereka pun lebih pantas. Terutamanya apabila Yums menggunakan hero Chow ini yang akan memberikan ruang yang lebih selesa fleksibel. Damage sekarang ini dipegang oleh Krem, seperti yang kita dah sangka, yang kita dah jangka. Untuk pasukan Yudhira Jaya, sambil Krem berjaya dapatkan Cici, hero yang selesa. Untuk Krem ini bergerak dengan lebih fleksibel untuk pasukan Yudhira Giants. Ya, tepat sekali. Percubaan daripada pasukan Yudhira Jaya untuk mengekalkan momentum mereka dengan kelebihan awal permainan ini. Terus saja bergerak ke bahagian atas. Yums menghalang Kid X daripada melakukan rotasi sebelum beliau dengan mobility yang tinggi. Stormy dah sampai. Kid X boleh untuk dikenakan tindakan. Alamak, tendangan yang kurang kemas, tapi Sekas masih lagi ingin lakukan follow up. Kid X berjaya untuk lakukan counter engagement dengan penggunaan Imperial Wrath tersebut. Sayangnya Yudhira Jaya rotasi yang gagal, tidak berjaya untuk dapatkan sesiapa, tidak berjaya untuk dapatkan apa-apa. Tapi tenang saja, pemain-pemain milik pasukan Falcon Esports juga belum melakukan apa-apa gerakan yang bermanfaat ataupun memberikan mereka kelebihan di dalam permainan kali ini. Daripada sudut level, masih lagi Red Giant di hadapan dengan agak jauh.
Diam tak diam dah pun masuk pada minit yang keempat. Menunggu turtle yang kedua untuk dibangkitkan. Dan Sekais. Di bahagian atas, Benny pun juga perlu berhati-hati. Tapi saya rasa Benny ada... Benny macam bau je. Oh, dia bau-bau. Bau-bau kat situ. Oh, nasib bahaya ada entropi. Tapi... Macam tengok item, macam tengah bawa berlain. Macam menung je tadi. Rasa dia macam tengah calculate lah. Kalau aku masuk ke kena buat apa. So, sementara dia nak buat calculate tu, dia buka item. Mungkin nak beli item apa kan. Nampak? Kita boleh siap beli satu item lagi. Wow, last hit. Oh, sikit masuk je ke, tu. masuk ke? Tak. Ada kit Masuk ke? Kalau Stormy ada bagi. Tak, masalahnya Innocent masuk juga walaupun Stormy dah dapat. Ada percubaan. Aduh, dapat pula kill dekat Kid X. Stormy dapat kill lagi tak? Stormy boleh masuk Kid X. Aduh, mak belakang ada Dex tapi sempat lagi dekat Kid X. Tapi ni satu kerugian juga Innocent yang dijatuhkan sebentar tadi lepaskan pada eSports. Serba sedikit miscommunication juga pada pendapat saya. Teruskan Royal Milk cuba untuk bertahan. Percubaan daripada Yums untuk melakukan tendangan. Yums yang bakal berjaya untuk ditumbangkan. Satu penggunaan atas welcome tapi Royal Milk yang bakal berjaya untuk dijatuhkan. Dex berjaya untuk dapatkan tersebut dengan sangat-sangat mudah. Sekarang ini kedudukan kembali stabil di antara kedua-dua pasukan. Walaupun ada kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Red Giant sebentar tadi, tapi tidak lama selepas itu Falcon berjaya untuk mendapatkan pembalikan di turtle yang kedua ini. Setakat ini untuk pasukan Yudu Red Giants, mereka juga perlu bertindak dengan lebih berhati-hati, mewaspada dengan apa saja tindak tanduk yang mungkin akan ditanjukkan oleh pasukan Falcon Esports. Sekais berada di kedudukan pembuah pasukan Falcon Esports, mungkin cuba untuk memancing pasukan Falcon Esports untuk memulakan pertempuran antara satu sama lain. Di bahagian bawah pula, Yums dan Innocent berikan fokus untuk bakal menara Cram. Di bahagian atas, dia ada sebarang masalah untuk bakal menara yang pertama. Dan menara yang kedua di bahagian bawah juga berjaya untuk didapatkan oleh Innocent dan juga Yums. Sekarang ini pemain-pemain milik pasukan Yudu Red Giant cuba untuk bertahan dengan adanya kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Akan ragu-ragu untuk melakukan rotasi. Kid X nyawanya dikurangkan dengan cukup pantas. Terus saja ke belakang, meninggalkan menara ini untuk dihancurkan. Sekais masih lagi bertahan dengan nyawa yang berbaki. Royal Milk! Di bahagian tengah, Royal Milk terus digugurkan begitu saja oleh Stormy. Boleh dikatakan tersekat di kedudukan yang menyebabkan pasukan Yudu Red Giants mudah saja untuk mendapatkan kedudukan Royal Milk. Pihak 7 di bahagian tengah cuba sehabis baik untuk menjaga menara ini daripada didapatkan oleh pasukan Yudu Red Giants. Rotasi yang akan lebih agresif ditunjukkan oleh pasukan Yudu Red Giants, terutamanya apabila turtle yang terakhir untuk game pada kali ini telah pun dibangkitkan. Ya, tepat sekali. Tapi lihat di bahagian atas, Innocent cuba untuk bertahan. Percubaan melakukan kaki ke atas Innocent. Agak sedikit terlewat untuk bantuan diberikan, tetapi bantuan tetap akan tiba oleh Cram dan juga Stormy. Stormy cuba untuk mengelak, berjaya untuk mengelak. Malah Kid X akan ditumbangkan. Banyak betul shield untuk Stormy dapatkan. Ini yang seronoknya bila gunakan Loi dekat Black Chance sekarang. Setiap skill 1 dan juga skill 2 Yin Yang tu memberikan tambahan shield demi shield, terutamanya apabila pemberian Yin Yang tu color dia berbeza. Jadi bila warna dia berbeza tu kat situ yang buat tambahkan shield lagi untuk pengguna Loi. Terutamanya lagi pula bila dapat lekatan tu melalui hero, bukan hanya sekadar dilepaskan pada minion. Tapi Cram agak agresif mencari pihak 7 di bahagian tengah. Cram berbijakkan kedudukan, Dex untuk masuk, Yums menanti. Dex agak bahaya kalau nak cuba untuk masuk ke hadapan. Ada Royal Milk juga berada sekali damage. Jadi keluar kali Stormy kali ini mungkin akan bergerak dengan lebih agresif. Saya nak tengok Stormy punya item sebenarnya sekali dah masuk unit ke-8. Tantah dia dah bawa Holy Crystal. Tantah kita tengok sikit. Mana si nama. Okey. So masih dekat sini dia tak buat Holy Crystal dulu tapi dia buat Black Wing. Damage yang memang cukup besar. Dijatuhkan. Mencari mangsa seterusnya Sekais. Percubaan untuk bertahan di bahagian hadapan oleh Royal Milk gagal. Namun Yums juga ditumbangkan 2 untuk 1. Masih lagi memberikan tekanan untuk mendapatkan mid lane turret ini. Akan tetapi sedikit sukar untuk dilaksanakan. 3,000 gold di hadapan pasukan Falcon. Masih lagi mampu untuk memberikan tentangan. Akan tetapi tentangan yang keras diperlukan untuk menumbangkan pasukan gergasi daripada Malaysia ini. 36 saat lagi sebelum lot dimunculkan. Perlu untuk berhati-hati. Gerakan Stormy dan juga Yums sangat-sangat berbahaya. Dan mereka gagalkan gerakan
diversion tersebut, mungkin ada idea yang berbeza. Percubaan untuk dapatkan kawasan mid lane terlebih dahulu. Namun sangat-sangat sukar untuk dilaksana. Yums mengelak a shatter yang dilancarkan. Di kawasan atas pula Innocent melakukan gerakan secara bersendirian. Pada saat ini pemain-pemain milik pasukan Falcon sekali lagi tak mampu untuk keluar daripada kawasan jungle mereka kerana mereka memerlukan informasi mengenai kedudukan Yums. Mereka tak boleh untuk bergerak secara meluru kalau tidak kena tendang. Oh, memang kena tendang Royal Blood dan tak ada punya flicker. Pasukan Yudhira Giants pancingan cukup baik mengibatkan pasukan Falcon Esports kali ini akan bergerak dengan sedikit huru hara, berikan ruang untuk pasukan Yudhira Giants untuk bertindak lebih agresif mendapatkan segala objektif yang mereka inginkan. Namun begitu untuk pasukan Falcon Esports mereka juga perlu berhati-hati. Jangan berikan ruang lagi untuk pasukan Yudhira Giants, tapi berikan ruang juga apa salahnya dengan kedudukan lot yang pertama telah pun dibangkitkan. Yudhira Giants berikan fokus mereka masih lagi cuba untuk bermain tarik tali dengan pasukan Falcon Esports. Ancaman ada, kambing hitam juga dah bersiap sedia untuk diambil. Yudhira Giants atau Falcon Esports akan berikan fokus untuk dapatkan lot kali ini. Ya, lot akan dimiliki oleh pasukan Selangor Giant, Yudhira Giant dengan sangat-sangat mudah tanpa sebarang masalah, tanpa sebarang keraguan lagi untuk mereka. Sementara itu, lot tersebut terus sahaja meluru ke kawasan atas. Pemain-pemain milik pasukan Falcon perlu untuk melakukan pertahanan secara bersama-sama, perlu untuk bergerak secara satu unit untuk melakukan pertahanan di kawasan-kawasan tersebut. Percubaan ini akan dimulakan oleh Skies melakukan zoning out bersama dengan Yums. Frontline yang mustahil untuk ditumbangkan, iaitu Skies tanpa sebarang kematian pada saat ini. Level 13 dibandingkan dengan pemain-pemain daripada Falcon, iaitu Benny dengan level 12, PX7 level 11. Sangat-sangat jauh perbezaannya. Sekarang ini menara bahagian tengah akan dimiliki Skies dengan cukup berani menadah segala crowd control yang ada. Dax dalam kedudukan yang menginginkan nyawa Innocent, tetapi Innocent dijaga rapi oleh Stormy, oleh Skies dan lain-lain. Tapi sekarang ini minion sudah pun habis dihancurkan oleh whole defense milik Ihnim tertarik tersebut. Yudhira Giant terpaksa untuk menunggu lot yang seterusnya, bermain dengan jauh lebih disiplin. Dah pun masuk kepada minit yang ke-12. Setakat ini Yudhira Giants dah berjaya untuk merata segala menara yang ada dari pasukan Falcon Esports, kecuali ini turret yang mungkin akan diberikan fokus setelah adanya kebangkitan lot yang kedua ataupun menunggu kesilapan yang diboleh lakukan oleh pasukan Falcon Esports. Setakat ini kalau kita nak saksikan daripada segi sudut rotasi pun dah nampak terlalu banyak perbezaan antara pasukan Yudhira Giants dan juga Falcon Esports. Ya, perbezaan yang sangat-sangat besar di antara kedua-dua mereka. Sekarang ini jauh daripada Yums melakukan serba sedikit tinjauan, mencari informasi. Tetapi boleh saya katakan Yudhira sudah pun mengetahui bahawa Falcon memang tak nak keluar, tak nak cuba untuk bergerak ke kawasan river untuk melakukan apa-apa kontes. Mereka menunggu saja kesilapan dan ini mungkin satu kesilapan. Cram masih lagi mampu untuk menjaga kedudukan. Sekas berada belakang. Innocent. Ditekan Innocent. Pasukan dapat tapi Stormy sudah pakai Kid X. Ada tekanan ataupun tidak. Yums masih lagi berhati-hati juga. So kalau dia masuk tiba-tiba dia mungkin pula yang akan dicungkil oleh pasukan Falcon Esports. Ya, hampir sahaja untuk melakukan gerakan tendangan Jeet Kune Do flicker tersebut, tetapi disimpan terlebih dahulu. Mungkin mensasarkan kepada lot sebentar lagi untuk setup yang jauh lebih cemerlang. Permainan yang boleh kita katakan agak perlahan temponya di sini. Seakan-akan Falcons semata-mata melengahkan kemenangan untuk Red Giant. Sedikit demi sedikit ke hadapan, sedikit demi sedikit memenangkan permainan untuk Red Giant pada saat ini. Diversion ke bahagian atas mempercepatkan rotasi yang diinginkan. Minion di bahagian atas dan bawah sudah pun dimenangkan oleh pasukan Yudhira Giant. Sekarang ini Kid X dan juga Dax bergerak ke depan. Royal Milk nyawa semakin lama semakin rendah, tetapi lot juga semakin lama semakin mudah untuk didapatkan oleh pasukan Yudhira Giant. Falcon Esports ada percubaan tetapi zoning yang dilakukan oleh pasukan Yudhira Giant sangat menyukarkan. Okey, tenang. Buka lah. Ada 5 orang. Kantoi pula. Aduh. Stormy bukan main suka dia. Ingatkan nak cuba-cuba tangkap tapi tak mengapa. Lot
Yang ada kali ini nampaknya akan bergerak dengan lebih mudah untuk pasukan Yudo Red Giants. Sama ada mereka akan bergerak di bahagian tengah sahaja ataupun mungkin akan kita saksikan rotasi di bahagian atas dan juga di bahagian tengah kerana menara yang mungkin akan dijadikan keutamaan sekarang oleh pasukan Yudo Red Giants, terutamanya kemenangan yang mungkin akan berjaya didapatkan kali ini. Percubaan untuk lakukan pertahanan, tapi Lord di kawasan tengah berjaya untuk dapatkan menara dengan sangat mudah. Satu tendangan yang baik. Oh, tapi di bahagian bawah agak sukar untuk kedudukan yang berbahaya, tapi Royal Biak dijatuhkan oleh Sekais. Inhibitor turret 2 berjaya dapatkan consider oleh Yum Somi masuk mendapatkan Benny. Ada lagi paksaan ataupun tidak, ancaman telah pun diberikan kepada Falcon Esports. Cram. Damage yang dikeluarkan sangat-sangat besar menyebabkan Falcon Esports di zoning begitu saja. Sekais masuk ke hadapan, tapi Crystal yang akan diberikan fokus lepas kali itu dari Giant Innocent mendapatkan double kill dari pelawan, ada triple kill ataupun tidak. Triple kill untuk Innocent dan mata kemenangan yang pertama untuk pasukan Yudo Red Giants. Ya, Yudo Red Giant memenangkan permainan dengan boleh kita katakan sangat-sangat kemas. Tiada sebarang gerakan yang terlalu memaksa